So إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره. قال وتسعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى وتشيعه ملائكة السماوات حتى يقطعوا الحجب كلها إلى الله عز وجل فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى. قال فيقول الله تبارك وتعالى لهم أنتم الحفظة على عمل العبد وأنا الرقيب على نفسي إنه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيره فعليه لعنتي والعياذ بالله. فتقول الملائكة عليه لعنتك ولعنتنا وتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. الله كريم. Artinya sabda Nabi SAW, dan naik malaikat yang memelihara amal hamba, dipanggil malaikat hafazah. Ya ta'aqabu fikum malaikatul lail wa malaikatun nahar, bersilih ganti malaikat siang dan malam. Waktu dia lah lepas asar dengan lepas subuh, mereka berganti. Sekarang yang turun asar tadi, dia akan jaga sepanjang amalan malam kita sampai lepas subuh kan dia naik, lepas subuh pula turun sampai asar. Begitulah silih berganti. Dipanggil malaikat hafazah. Jadi naik malaikat yang memelihara amal hamba itu beserta dengan amal hamba itu daripada sembahyangnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, perangainya yang baik dan diam dan zikrullah ta'ala, dan mengiring akan dia oleh malaikat yang di dalam 7 petala langit hingga memutus mereka itu akan sekalian dinding, sekian hijab, hingga sampai mereka itu serta dengan amal itu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berdiri sekalian malaikat antara hadapan hadrat Allah Ta'ala. Ya, hadapan bukan hadapan macam kita ni, ya, kena faham. Ya, bila semua lapas-lapas yang digunakan dengan makhluk, bila digunakan pada Tuhan, dia gagal. Depan, berjumpa, liqa, memandang, melihat, bukan macam kita. Ya, melihat dengan mana syuhud, musyahadah, berhadapan mana bertawajuh qalbi dengan Tuhan, menghadap, bukan menghadap zahir Tuhan depan. Kalau depan macam kita ni dah syirik dengan Tuhan lah. Ya, Usuluddin dia kena kemas. Kan kalam sufi tak faham kan, berhadapan, rasa Tuhan kat depan ni. Tuhan mana dia kapi musyabbihah panggil. Ya, kapi yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk lah. Laisa kamislihi syai', itu dasar terbesar dalam makrifat dengan Tuhan. Laisa kamis, tak ada satu jalan pun serupa. Tidak ada satu jalan pun serupa makhluk dengan Tuhan. Tak ada satu wajah sama ada zat, sifat, afal, asma', satu tak serupa.
Sebab dia zat yang wajib wujud. Adapun kita makhluk ialah mungkin wujud. Hakikat dia tak sama lah. Maka tidak ada jalan persamaan sedikit pun. Siapa yang menyamakan jadi kafir musyabbihah. Orang yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Itulah apa-apa sebenarnya kena jaga. Jadi berhadapan malaikat bagaimana duduk depan Tuhan gitu kan. Menghadap dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan man. Dan naik saksi sekalian mereka itu dengan amal yang saleh, yang mukhlis, semata-mata bagi Allah Ta'ala. Ya, dulu langit pertama apa? Bawa amal hebat naik, pum, sangkut. Langit pertama apa dulu? Mengumpat. Jangan terlupa kan, seminggu dah lupa. Langit pertama kalau ada mengumpat dia punya ibadat banyak mana sekalipun dia pergi haji ke Mekah ke zikir ke apa, habis dia tolak habis. Pum. Itu sebab bila Sayyidina Muaz nak cerita hadis ni, dia menangis sampai tak berhenti. Ya, takut berpuluh tahun nama kita tak jejak naik ke atas. Tak langit berapa kena reject dia tahu. Naik langit kedua pula lepas, menaik tak mengumpat, masuk langit kedua. Ya, apa dia sangkut itu? Beramal kena dunia, habis sangkut. Hebat mana pun dia buat amal, habis. Langit kedua dia amal, pum, sangkut, tolak, tendang balik. Ya, langit lagi lepas. Kali ketiga mana lepas, dia tak ada mengumpat, buat amal tak kena dunia. Tapi hari itu kena apa? Langit ketiga apa? Takabur, habis. Dia ada rasa dia baik aja hari itu dengan orang lain. Aku lebih baik dia, pum, segala amal semua ditolak oleh Ta'ala. Tak kira banyak mana amal dia, melecit dari dia sujud, putus tasbih ditarik, kalau habis tolak. Ya, dia pergi Mekah haji sekalipun, pergi ibadat besar mana sekalipun, habis tolak. Takabur kalau ada tahun, pum, dia tolak habis tu. Tak, dia benar lalu langit pintu yang ketiga kalau hari itu dia beramal ada takabur. Sebab tu sebelum daripada asar dan sebelum daripada subuh tu banyak istighfar. Sebab ulama sufi dia letak amal kat itu. Dia berkata istighfar, mana dosa-dosa kita kalau ada kita minta ampun balik. Pum. Jadi amal tu bersih naik. Ya, kalau dia tak tobat daripada dosa tu, dosa membesarkan diri, rasa dia hebat, rasa dia handal, sampai ketiga malaikat bawa naik atas dengan sifat tu ada habis. Langit ketiga reject, pum. Ya, langit keempat apa? Ujub. Ya, takabur tak ada, naik ke lembab, pum, sangkut pula, kena tendang balik amal, sepukkan balik kepada wajah tuan dia. Ya, wadribu sahiban, wadribu bihadzal amal wajha sahibi. Pukul ke balik muka tuan tu. Langit berapa tu? 4. Ya, wujud, rasa dia baik, dia tak banding orang. Kalau rasa aku lebih baik daripada si fulan, itu takabur. Yang ni dia rasa dia baik je, hebat aku ni, tapi tak banding orang, itu wujud, pun kena tendang. Langit keempat. Langit kelima apa? Hasad. Dia buat amal, oh, hebat hari tu, tiba-tiba hati dia ada hasad dengan orang lain. Ya, ni banyak kena kita kan. Takut langit kelima tendang. Bertahun-tahun langit kelima tak lepas-lepas. Ya, ada je hasad, dia tak tobat, dia amal lah itu semua ditolak. Pum, terbagai habis. Itu bahaya ni. 5. Langit keenam apa? Tidak ada sifat ihsan, mana tidak ada sifat kasihan belas. Dia buat ibadat rajin. Ya, ibadat tu buat derma tu, pergi Mekah, pergi haji, pergi umrah. Ya, tiba-tiba jiran sebelah dia tadi tak makan, dia tahu dia buat dak. Jiran sebelah rumah tadi bermasalah, kewangan tak ada, fakir mengharapkan bantuan, dan dia tahu dan dia boleh tolong. Saja dia tak tolong. Habis langit ke-6 semua terbagai amal itu. Allah Ta'ala tak izinkan lalu langit yang ke-6. Dan langit ke-7 apa? Riak. Habis. Ni lepas langit 7 ni masuk ni, pum, kena ni pula ni. Malaikat kata cantik dah amal, Tuhan tolak ni. Sebab apa? Dia buat ibadat bukan kerana aku, ada gharat lain. Ya, kalau buat ibadat kerana syurga je lain. Ya, dalam surah Kahfi kita apa? Man yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ahada tu isim nakirah. Apa maksud nakirah? Umum. Ahad, umum, apa saja selain Allah Ta'ala. Dia ibadat kena nak lain neraka, ibadat kena nak syurga, habis. Ya, dalam Quran, dalam hadis banyak tawarkan fadilat, tablignya buku kami tebal kan. Semua ada kan fadilat. Ya, kelebihan semua hadis sahih. Dan apa makna tu? Ada kena faham tu. Maknanya bila ditawarkan fadailul amal, kelebihan amal, bermakna apa?
Amal tu ialah amal yang sangat diredai oleh Allah, tu makna dia. Maka cari reda Tuhan, jangan cari selain dari Allah. Faham tu? Bila amal tu begini, Tuhan Nabi sebut banyak kelebihan dia. Buat amal macam ni, ganjaran dia. Apa maksud dia tu? Maksud dia dalam tu ada keredaan Tuhan. Kalau tak ada reda, Tuhan tak bagi. Jadi pandang reda Tuhan, jangan pandang amal tu. Tolong jaga dia. Sikit je lagi tu. Dalam Quran jelas, waridwanu minallahi akbar. Reda Tuhan itu paling besar. Itu yang paling besar kali. Itu nas Quran terpampang. Jadi cari reda Tuhan. Kalau dia pusing sikit je biasa. Sebab kalau tak mengaji tasawuf, memang terkejut masuk longkang dia. Dia tak mengaji tasawuf, memang terlingkup. Ya. Sifat-sifat ni kita yang mengaji ni pun huru-hara nak jaga. Lagi pula kalau dia tak mengaji, dia rasa dia hebat. Angkat kepala dia handal. Ya, habislah. Terbalik habis semua. Besok akhirat dia mengarung, mana amal aku buat, tak ada. Habis, semua terbatal lagi. Terbatal apa tu? Terbatal sawabul amal. Pahala amal tu habis. Adapun amal tu segi hukum fiqh dia, syarat rukun sah ada, sah amal tu. Bila sah apa makna? Bila sah makna tak payah qada. Faham tu? Kalau kita buat amal tak kena dengan fiqh, aku belajar dulu, banyak tak kena, wajib qada balik. Wajib qada balik sebab tak sah. Ni segi fiqh semua dia mengaji sah, tapi dalam cedera, bagi habis tolak. Dia tolak amal tu. Terbatal pahala, kosong besok akhirat. Allah. Ni malaikat tengok saya ke zahir, tengok wah cantik amal, lepas langit tu jauh kan. Tu dia. Allah. Maka mereka tengah amal yang saleh, mukhlis semata-mata bagi Allah Ta'ala. Maka sabda Nabi SAW, maka firman Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala adalah, kamu sekalian, mana wahai malaikatku, memelihara atas amal hamba-Ku, dan adalah aku menilik atas barang yang dalam hatinya. Kau tengok luar tadi kan cantik semua kan, okey lah, amal tu memang cantik, ya, bercahaya apa semua. Tapi aku tengok dalam, bila dalam dia tak ada menghadap aku, Tuhan kata. Dia menghadap benda lain, nakkan syurga, nak apa, sama tu. Bahawasanya ia tiada berkendak akan daku. Jadi dengan amalnya itu, dan berkendak akan yang lain daripada aku. Ya, lain daripada aku masuk apa? Syurga tu masuk. Syurga makhluk bukan Tuhan. Kita buat ibadat tu sembah syurga. Ibadat sembah Allah Ta'ala. Yang kita cari, ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, engkau yang ku qasad. Ya, bukan makhluk engkau. Tu. Sikit je lagi tu. Maka atasnya laknatku wala ayazabillah. Takut benda ni. Fa alaihi laknati. Atasku laknatku. Ya, maka berkata pula malaikat, alaihi la'natuka wa la'natuna. Malaikat tambah lagi. Apa kata malaikat? Atasnya laknatmu ya Allah, dan laknat kami sekalian. Malaikat pun sama laknat. Habis dah ni. Maka ketika itu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan sekalian yang di dalamnya. Ya. Apa tak menangis, tak berhenti. Syekh Abdullah Al-Mubarak. Dia ambil hadis ini daripada Sayyidina Muaz bin Jabal. Allah. Berarti kita jaga apa ni? 2 pintu yang lepas. Babul amal, 1 pintu amal. Satu lagi apa? Babul qabul, pintu penerimaan. Ni 7 ni tak sangkut tak terima, reject habis tu. Ya, nak sampai langit ke atas lagi. Kemudian qala Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu, faqultu ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Muaz. Ya, kaifali bin najah wal khalas. Sayyidina Muaz tu ni, kau Rasul ya Allah, aku ni Muaz, macam mana nak lepas ni? Dia pun takut ni. Qal iqtadi bih wa in kana fi amalika taksirun ya Muaz, hafiz ala lisanik. 1 minal waqa'ati fi ikhwanik, ya, min hamalatil Quran, wahmil zunubak alaika wala tuhammilha alaihim wala tuzakki nafsak bizammihim wala tarfa nafsak alaihim wala tudkhil amalad dunya fil amalil akhirah wala tatakabbar fi majlisika likai yahzaran nasu min su'il khuluqik wala tunaji rajulan wa indaka akhar wala tata'azzam 'ala an-nasi fayanqati'u indaka khairud dunya
wala tumazzikil nasi bilisanik payumazzikakal kilabun nar yaumal qiyamah bin nari. Allah. Kemudian kata Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Coba Sayyidina Muaz dan gubernur yang dilantik oleh Nabi ke Yaman, ya. Ni gubernur kita dan ni gubernur Rasulullah ni. Apa di antara kalam seorang gubernur yang Tuhan lantik, yang dilantik oleh baginda sallallahu, apa kalam ni masyhur? Dia kata apa? La tuzhirul farah hatta tujawwizus sirat. Kamu jangan melahirkan seronok atas dunia ni selagi engkau belum lepas sirat. Kalau engkau dah lepas sirat, dah lepas jejak kaki ke syurga, itu tak apa. Kau nak seronok, nak mengilai, menjerit pun tak apa. Sekarang belum lepas, tak ada makna. Kalau kau suka, tiba-tiba kau lintas digentap neraka, habis terbenam dalam. Ya, bayangkan tuan-tuan, 17,000 tahun ni panjang sirat dalam syarah Sahih Muslim. Ya, kemudian yang ada pula kalalib. Kita melintas tu ada kalalib, pengait, malaikat guna kait, dia kait kaki, lesap lesuk ke bawah tu. Siapa yang kena kait? Orang yang merelakan diri dia atas dunia dikait oleh maksiat dan mungkar. Ya, atas dunia maksiat, mungkar, dia kait diikut. Mana dia rela dikait, maka dia akan dikait sama ada maksiat zahir atau maksiat batin. Ya, dia akan dikait, lesap lesuk terkejun. Dalam tak dalam dia 70 tahun tu. Neraka tu punya dalam 70 tahun batu yang besar dilempar bau jejak bawah. Batu kita kalau besar cempak lautan ni berapa second dah sampai kan. Lautan dunia pun tak sampai 20 km sampai kan. Lautan Pasifik, lautan paling dalam. Cempakkan batu besar tu pada sup dia pergi. Tak berapa minit dia jejak bawah. Bayangkan neraka 70 tahun. Ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat dengan satu apa? Wajbah dan tuman yang kuat. Bila Nabi Rasulullah SAW tanya sahabat, tahukah kamu apa itu dia? Sahabat tanya, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Dan Rasul mengatakan itulah batu yang bau jejak. Batu yang besar yang dilontar daripada mulut api neraka Jahannam, bau jejak ke bawah ni memakan masa 70 tahun. Bayang macam mana tahu kan? Ini bukan laut lagi. Ini dalam, bayangkan. Dia kait lesat-lesut ke bawah. Siapa dia? Orang yang sedia merelakan diri dia dikait dengan maksiat. Berarti jangan relakan diri kita dikait oleh maksiat dan kemungkaran tadi. Kalau dah sudah terlepas tu cepat-cepat taubatlah sebelum malakul maut datang, bertaubatlah bersih-bersih. Ya, Tuhan janjikan tu ada kemenangan orang yang taubat. Ya, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, dia kata jangan kamu gembira sangat sebelum kamu melintas sirat. Dah lepas sirat, tu nak gembira apa? Sekarang jangan, tak ada makna kegembiraan, suka hilai, ya, kita punya seronok tak ada mana. Kalau akhir dihumban ke neraka Jahannam sana. Mana pergi Fir'aun, mana pergi Namrud, ya, yang dulu sampai peringkat rakyat dia dipaksa sembah dia, sujud kat dia, mana pergi? Semua dah dibaling lempar dalam neraka kan. Tak ada apa dan Allah. Jadi Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, maka aku berkata, ya Rasulullah, engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku Muaz, betapa bagiku lepas daripada segala sifat kejahatan. Macam mana nak lepas ya Rasulullah ni? 7 oleh pintu langit kan. Dan betapa bagiku suci daripadanya, ya. Maka sabda Rasulullah SAW, ikuti olehmu akan daku. Ini Rasulullah bagi dia punya apa? Kaedah ni. Ikuti oleh kamu akan daku ya Muaz. Dan jikalau ada padamu amal itu taksir. Apa makna taksir? Cuai. Ya. Kami datang dosa dan kelam jahil dan taksir. Mana taksir? Cuai. Taksir. Ya. Bukan tekap. Kalau tekap sarah tu taksir, memperbanyakkan. Ni mana taksirun, tekap besar, sarah. Qasrun makna pendek. Mana mentaksir, mana mencuai. Buat ibadat cuai, dalam luar tak jaga betul, buat le cincai. Kita panggil taksir. Taksir makna cuai. Jadi pada amalku itu banyak taksir. Ya, kalau eja Melayu ni nak sama T-A-K, taksir. Ya, taksir ke taksir ke? Sama lebih kurang ni. Ya. Sebab tu tidak ada makhraj dengan ulama usul. Ya, ulama usul tafsir mengharamkan Quran ditulis dengan bahasa selain daripada asal. Ya, tulis bismillah.
B-A-A tu jadi tak ada makhraj. Bahasa Arab ni, lisan Arabi ni dia ada makhraj. Mana makhraj ni, mana makhraj ni. Makhraj ada yang mutasyabbihah ada kan. Betul, kena jaga tu. Dia kata tak kena sebut, sudah kerja. Habis. Sekalipun, hai Muaz, peliharakan olehmu daripada jatuh mengumpat. Yang pertama, itu langit pertama tu. Kawal. Sebab banyak kan ahli-ahli sufi kita tengok entah ni, kalau dia berbual, kita mula nak masuk cerita orang, dia angkat kaki. Assalamualaikum, saya minta maaf, dia hadir. Dia belah. Jangan sebut je nama orang. Sebut je nama orang, memang dia masuk kan. Si Polan, mula, dia tu pang mula start. Yang ni pun tambah lagi, wah memang teruk. Dia memang teruk, dia kata kan. Engkau je tak kenal, aku lagi kenal. Wah, dibuka satu-satu, habis amalan dia habis, tumpum. Amalan dia kena tendang, kemudian dia kena cover balik yang dosa tu, dia kena cover. Dia kata kalau tak boleh cover, dia kena ambil pahala dia masuk dalam timbangan kawan tu. Kalau tak cukup, pusing pula, dosa kawan tu dia kena tanggung habis, masuk. Maka itulah orang muflis. Bila sahabat tanya, kau tahu tak orang muflis? Sahabat pun jawab, man la dirham lahu wala mata. Orang yang tak ada dirham, tak ada harta benda. Bukan tu Nabi kata, tu muflis dunia. Ni muflis akhirat lagi besar. Dia ada semayang, dia ada puasa, ada zikir, ada buat ibadat, puasa macam-macam ibadat. Tapi wasyatama haza wa kazafa haza. Dia tuduh orang tu, dia fitnah orang tu, dia umpat orang tu macam-macam, habis semua. Tolak balik. Besok dia kosong, fa'ulqiya finnar, dihumban ke dalam neraka. Mana mengumpat jaga mulut. Mengumpat dengan hati bukan tuan. Syekh Junaid Al-Baghdadi Raisul Muhaqqiqin, imam dalam ulama tasawuf, ulama besar, wali besar, Imam Junaid Al-Baghdadi. Satu ketika dia nak pergi mengajar, dia nampak seorang tu minta sedekah. Dia diumpat dengan hati juga. Orang ni kalau dia bekerja lagi baik. Pasal minta untuk sedekah. Tu je kan. Balik dia punya rutin dia, malam dia mengajar, lepas mengajar dia buat ibadat khusus, kemudian baru dia tidur. Itu cara dia. Malam tu jam, lepas dia sembahyang isyak pun nak tarik nak ibadat tak boleh kan? Mata dia macam mengantuk. Lepas tu dalam antara jaga tak jaga, pum tuan bukaan. Isyarat datang, seorang tu bawa satu talam. Dia kata, ya Syekh, kul, makan. Dia pun tengok dalam dulang Allah, orang yang diumpat tadi. Bermakna orang yang mengumpat ni seolah-olah dia makan lahma ahihi maitan fakarihtumu. Kata Al-Quran sebut tu. Ada kau nak makan daging saudara kamu yang mati dalam keadaan maknanya kamu benci, maka mengumpat lebih teruk daripada itu. Maka dipahamlah bahawa yang diumpat tu seorang wali Allah Ta'ala. Besok tak dan lagi cepat, pagi dia pergi jumpa dah. Dia cari, jumpa je Syekh tu, pergi salam, Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam ya Junaid. Nak ulang lagi ke dia tu? Nak ulang lagi ke tu? Beranjak tu Junaid tadi. Bila dia kenal Junaid? Bila si Junaid ada temu ramah. Sebab dalam Durun Nafis awal kita ada kata apa? Wa atla'ahum haqiqatal asya'i. Bagi orang berjejak makan makrifat dengan nur makrifat ta'ala itilak, pum, terbuka habis. Itu Z kalau dia tengok orang, dia tengok kan. Atau nak buka. Kerana Syabban ni pakai kuku kalbi, dia terbuka kan. Suluh dengan nur, pum, terbuka tu. Tapi tak ada kerja yang nyuluh orang bersuluh diri kita lagi baik kan. Jadi maknanya Imam Junaid pada awal ni lah, tapi dia akhirnya ulama besar, wali besar, imam dalam tarekat sufi. Itu ceritakan keadaan pengalaman ni tadi. Allah. Dia mengumpat dengan apa tu? Hati bukan dengan mulut. Sikit dia terlintas je. Seorang ulama di Mekah lah, dia tak boleh mengajar. Ulama besar tu, orang cerita dia mengajar Masjidil Haram. Bukan Masjid Azim kan, Masjidil Haram. Bagi kami Azim lebih-lebih dia gitu boleh mengajar. Masjidil Haram tak jejak, kalau tak ada 4 mazhab, tak ada betul-betul tak masuk mengajar Masjidil Haram, bukan jalan orang. Satu hari ulama tu lagi mengajar, dia nampak orang macam orang Katrani, macam orang apa, negro, orang hitam, berkubang. Dia pun tindak, orang gila apa orang ni. Tu je. Buka kitab dalam Masjidil Haram, buka kitab nak ngajar anak murid, jam, tak boleh baca. Tak boleh baca dan jam. Mengaung dia. Ulama besar. Lalu jumpa Sayyid Syekh Syafi'i. Ulama Kedah besar ni, dia wafat sana. Wali besar. Tunggu kita pun tunggu. Tunggu aja Brahman Wakabau pun tunggu.
Dia wali besar, dia tak akan bai'ah tarekat kecuali dia tengok orang tu boleh sampai. Bermakna kalau dia bai'ah, orang tu memang boleh usul ni. Speed aja kita. Itu cara dia masing-masing lah kan. Ada sengawan tak syarat, Syekh Abdul Qadir Jalil tak syarat, pukul 4 pun dia bagi. Habis. Jadi bila jumpa saya di Syekh Syafi'i tengok ni, kau ni ada kes ni, dia kata. Kau ada kes dengan seorang wali, betul? Oh, Masya Allah, mau betul-betul ni kata. Baik, balik kau bertobat, kau baca Quran, kau zikir, pergi hadiah kat dia. Ya, 3 hari baru tu buka dia. Baru boleh baca kitab balik. Tahu lama besar tu, tengok kitab tak boleh baca, kaku, tak keluar suara. Itu sikit tuan-tuan, antara lebih pengajaran terlintas sikit di hati ni. Tu. Ini pula melepang dengan mulut. Wah, yang ni patutkan sambut lagi. Habis kan. Tak apa rupa amat. Terus sekarang ni langit pertama sangkut lah. Pum. Batu akhir zaman kata Imam Ghazali nak ihya ni apa? Ya. Hazal zaman sukut waluzumul buyut warida'u bil qud ila antamut. Itu pesan Imam Ghazali 4 perkara. Hazal zaman, ini zamannya apa tu? Zaman Imam Ghazali tu. Zaman dia lagi tu. Luzumul buyut, kau lazim duduk rumah ya, jangan mayau mana-mana. Bermaksiat mana kau pergi ada kau temu maksiat. Mana kau buka mata aja kau nampak mungkar. Mana kau tahan telinga ada kan benda maksiat yang kau dengar dan seterusnya. Luzumul buyut, lazim kau duduk di rumah. Warida'u bil qut, dan redalah sekadar makanan untuk mengalas perut. Sikit jadilah untuk kita makan. Ya. Hazal zaman sukut, zaman kau berdiam diri, jangan banyak bercakap ini. Cakap yang pentingnya, kalau tidak lebih baik kamu berdiam. Kemudian luzumul buyut, lazim di rumah. Warida'u bil qut, dan reda dengan makanan sekadar sikit. Ya, jangan mencari makanan untuk bersedap-sedap lah. Makanan untuk beribadat saja. Alas perut dah. Itu dia. Sampai bila tu? Ila antamut, sehingga engkau dijemput oleh malakul maut, sehingga engkau mati. Itu jalan selamat di akhir zaman, kata Sayyidina Ali. Kata siapa? Imam Ghazali, pengarang kitab ni tadi. Dia kelebihan Imam Ghazali ni, kitab Imam Ghazali tadi. Dia kata barang siapa membaca ia akan kitabku, nasihat rohani aku akan hadir. Ya hadir tuan ni. Tuan-tuan nampak tak nampak? Aku akan hadir barang siapa yang mentelaah dan membaca akan kitabku itu. Ya, itu karamat Imam Ghazali tadi. Maka sabda Rasulullah SAW apa? Jaga lisan kamu, jangan mengumpat. Ya, akan dalam saudaramu pada orang yang menanggung akan Quran. Gulungan yang menanggung hamalatul Quran, siapa dia? Para ulama. Ya, orang yang hafiz Quran, orang menjaga Quran, semua itulah yang mengajar Quran dan yang memperjuangkan hukum Al-Quran, semua termasuk menanggung Al-Quran. Kau jangan sakit hatikan orang ni. Mana orang yang bawa agama Allah, kau jangan caci, jangan maki. Berat kerja ni. Ya, besok anjing dari neraka akan mengkoyak rabakkan daging kamu masuk dalam neraka. Nabi pesan ni. Orang yang bawa agama Allah, kita jangan caci dia, jangan tekan dia. Ini bukan caci, kan dia tangkap, dihumbat dan penjara pun ada. Tanggunglah besok kan. Pelihara olehmu akan jatuh mengumpat dalam saudaramu pada orang yang menanggung Al-Quran. Ini orang yang mengamalkan hukum yang di dalam Al-Quran. Umum masuk semua sekali. Ya. Orang beramal yang memperjuangkan dia sama. Dan tanggungkan olehmu akan dosamu itu atasmu. Mana lebih baik kamu memandang dosa kamu daripada kamu memandang dosa orang. Itu maksudnya. Dan jangan engkau tanggungkan dosa itu atas mereka. Ya, cari juga macam mana nak jatuhkan orang ni, macam mana nak fitnah ulama, macam mana nak masuk yang lokap, macam mana aku nak penjara dia, kan? Kau carilah, kau tunggu. Ya, tak ada siapa boleh tongkat langit, kau tunggu. Kau berani buat ni, jaga besok. Dia sentap dalam neraka, tu tambahan dia punya apa? Ziyadah tambahan, ya, azab neraka dahsyat dia akan pergi. Anjing khas untuk dia besok. Kalau anjing polis tu gangguan kita dah macam mana rasa? Anjing polis tu kan putus tali kejauh kita macam mana? Oh, lintang pukang dia lain. Itu anjing polis kecil. Ni anjing neraka punya besar tuan. Allah. Jadi pula daripada api anjing. Dan jangan engkau tanggungkan dosamu atas mereka itu. Mana jangan kamu saja-saja nak cari salah orang yang beramal dengan agama Allah. Kau labelkan, ini pelampau. Ya, ini ekstrim. Tunggulah besok. Sana bukan nak makan ekstrim kan, neraka bakal itu. Dan jangan engkau sucikan akan dirimu. Jangan sekali-kali kita memandang kita ni bersih, kita ni hebat,
kita ni handal, kita ni dekat dengan Tuhan. Jangan. Itu bahaya tu. Ya. Sentiasa kita memandang kekurangan tu lebih baik. Orang yang sentiasa memandang kekurangan dia, itu dipanggil golongan mukhtar, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi sebut, wabassarahu uyubah, antara buka kalbi dia sentiasa memandang kesilapan dirinya. Jadi orang memandang kesilapan diri dia, itu yang tawaduk, itu orang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kita nak cari kasih Tuhan, manusia tak kenal kita pun tak apa. Jalan sufi ni kena tanam satu dalam dada. Apa? Kita suka dan minat tidak dikenali. Kena tanam tu. Kalau ada suka dikenali, je habis orang tu. Dia suka glamour je, memang terlingkup. Terbalik jawab ni. Ya, kita lebih minat orang tak kenal kita. Ada lagi senang. Dan tanggungan oleh dosamu atasmu, dan jangan engkau tanggungkan dosa itu atas mereka, itu mana orang yang membuat kerja agama Allah Ta'ala. Dan jangan engkau sucikan akan dirimu dengan sebab mencela akan mereka. Kita hentam golongan yang bawa Islam, kemudian kita rasa kita pula baik. Ya, jaga. Dan jangan engkau angkat dirimu atas mereka itu. Ya, nak tunjuk kita hebat apa semua, jangan. Dan jangan engkau masukkan amal dunia dalam amal akhirat. Buat amal dunia, amal akhirat, jangan masukkan tujuan-tujuan keduniaan kita, ya, untuk mencari kepentingan dan sebagainya. Dan jangan engkau membesarkan dirimu dalam majlismu. Kalau dalam majlis, jangan besarkan diri kita, ya. Ini semua jalan selamat ni, yang diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz. Habis Sayyidina Muaz mengeluh, ya Rasulullah, macam mana nak selamat? Engkau Rasul, aku ni Muaz. Ambil jalan ni kaedah ni. Dan jangan engkau membesarkan dirimu dalam majlismu itu supaya ditakuti oleh manusia. Dalam majlis semua ada tunjuk garang supaya orang semua gerun kat dia. Orang dalam, anak kau dalam semua mengecut. Syekh kata, mengecut, kau tunggu neraka tunggu kau. Neraka tunggu kau. Kau niat supaya orang semua takut dengan kau, tunggu neraka tunggu kau semua. Dan jangan engkau berbisik-bisik akan seorang laki-laki padahal padamu ada orang lain. Ini banyak kan? Kita kalau duduk ramai-ramai ni bercakap, jangan masuk poin lain. Kalau kita bercakap, biar semua boleh share. Ini dah seorang, cakap orang putih, orang ni tak kena putih, tengok kawan tu, haram hukum dia. Ataupun cakap Arab, kan? Mentang-mentang dia ustaz, yang lain kawan, cik nanti orang cakap Arab lah, orang yang lain melopong tengok tu, haram hukum dia. Ya, kalau duduk atau majlis tu bercakap dengan semua boleh kongsi. Ya, jangan buat cerita yang menyebabkan orang lain terpisah. Ya, dia duduk ramai-ramai, dia buat cerita dia dengan dia, projek dia, orang lain tengok, ya kan? Jangan, kau nak cakap kau gini, duduk dalam jamban diorang. Kan, kau nak cakap doang, kau duduk dalam jamban. Tak kerti bermuasyarah, tak kerti bermuasyarah. Tak boleh, jangan. Kalau tunjuk besar dia, tunjuk orang gini-gini, wah anak dulu gini-gini. Itu menjadi juhala, panggil jahil. Tak kerti bermasyarakat. Islam ajar ni. Nabi kata jangan berbisik-bisik dengan seorang dalam keadaan orang lain tu ada. Padamu ada orang lain. 3 orang tak boleh dah. Dia cakap doang. Yang seorang ni perhati, dengar kawan, haram ke, menyakiti dia. Apa dia bisik? Dia bisa kata, dia kata aku ni. Macam-macam kan, boleh benda tak akan timbul. Jadi bercakap biar semua orang boleh share sekali. Islam dia jaga tak? Ada banyak kadang-kadang. Ya, duduk macam ramai tu jaga. Jangan buat cerita-cerita yang menyebabkan kawan lain terasa tersinggung dengan sebab dia dipencilkan. Itu maksudnya. Dan jangan engkau takzimkan, membesarkan dirimu atas manusia, maka putuslah daripadamu kebajikan dunia. Ya, akhirat sementara. Dan jangan engkau carikan akan manusia dengan lidahmu. Jangan kita carikan manusia, mana kita sakiti hati dia, kita cari hati dia, kata dia, umpat dia, fitnah dia dengan lidahmu, maka mencari mengkoyak rabak mana akan dikau oleh anjing-anjing neraka dalam hari kiamat, di dalam api neraka, ya, dan masuk neraka. Ini ziyadah, tambahan lagi. Anjing neraka pula koyak rabak ke badan. Bayangkan macam dahsyat ni. Allah. Ada beberapa pesanan yang Rasulullah SAW berikan kepada Sayyidina Muaz, ya. Yang pertama, jaga jangan mengumpat. Jaga jangan mengumpat, sebab lisan tu lah kerja dia. Ya, jangan membesarkan diri, jangan menyakiti orang lain, ya. Summa qara'a qawlallahu ta'ala wan nashitati nashta hal tadri man hunna ya Muaz. Qultu ma hunna bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal kilabun binnar. Tanshatu, ya, tanshatul lahm
wal azm. Faqultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman yutiku hadzal khisal wa man yanju minha? Qala ya Muaz, innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala. Ni kita zikir Rabbi yassir wa la tu'assir, ya karim ni. Ya, kita minta Tuhan mudahkan. Rabbi ya Tuhanku, Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, permudahkan, jangan kau payahkan. Mudah apa? Mudah untuk jalan kepada Tuhan. Ni Rabbi yassir wala tu'assir, mudah dapat rezeki banyak. Itu kerja, tak ada kerja lain. Rabbi yassir mudah dapat kaya, mudah banyak rezeki, mudah minta kedarah kan. Ya, tuan kapi boleh makan. Minta ni, mudahkan jalan kita untuk sampai kepada Allah. Mudahkan jalan untuk kita menjadi hamba yang sebenar, mengamalkan perintah Allah. Macam tadi payah nampak kan, macam-macam sekatan, 7 lapis langit kan. Jadi minta Allah Ta'ala, ya. Minta apa? Kalau ada bantuan Tuhan, ya sirun ala ma yassarahullah ta'ala alaihi. Qal fama ra'aitu aksara tilawatan lil Qur'ani min Muaz, ya, lil hazar mimma fi hadzal hadis. Maka membaca Rasulullah SAW akan firman Allah Ta'ala, wan nashitatin nashta. Adakah engkau ketahui apa makna itu ya Muaz? Maka berkata aku, apa maknanya itu? Demi bapaku, demi ibuku. Ya Rasulullah. Maka sabdanya itulah anjing. Ya, sahabat kalau tahu pun tak jawab kan, tak ada. Sahabat kalau Rasulullah tanya, dia boleh jawab, dia takkan jawab. Dia kata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Itu adab. Ya, kita tak untuk cakap, saya tahu ni, dia tahu dulu. Ya, hantar soal, ana menjawab. Lain macam ni. Orang dulu katanya Imam Malik tentang 60 soalan tanya. Dia jawab tak sampai 10 soalan. Bila orang tengok dah gelesah dia, engkau naik atas bukit, kau naik atas bukit, puncak bukit, engkau pergi melawang kuat-kuat, kata Imam Malik jahil. Kalau kita ada sekarang ni ada mic engkau bawa ni. Kela ke apa kau bawa, melawang kuat. Sebab apa? Imam Malik ni orang yang amanah dengan ilmu. Ya, al-ilmu salas, al-Quran wa sunnah wa kalimatul adri. Ilmu tu 3, Quran, sunnah dan kalimah wallahu a'lam. Orang tanya kita banyak-banyak wallahu a'lam. Nantilah saya semak balik. Dah jelas saya biu. Itu orang yang amanah. Ni tidak orang tanya, tak orang ramai takut malah jawab. Saya rasalah. Kau ingat kuih apam ke? Kau ingat kuih karipak boleh rasa-rasa. Saya rasa macam ni lah jawapan. Kalau dia tak jalan, dia jawab berdosa besar, dia haram dosa besar. Walaupun dia jawab tepat. Sebab dia berani dalam keadaan dia tidak jelas. Jangan bawa hukum Tuhan kalau tak jelas. Kalau tak jelas, jawab senang wallahu a'lam. Jadi maka berkata aku, apa maknanya? Demi Allah dan engkau demi ibumu ya Rasulullah. Ya, maka sabdanya Rasulullah kata apa? Itulah anjing-anjing di dalam neraka yang menggigit ia akan daging dan tulang, patulang-tulang dibahamkan. Orang yang mengumpat akan manusia. Dia mengumpat apa? Macam boleh tahan gigit habis neraka. Anjing poli kerja pun kau macam pukang lagi. Ini anjing neraka tadi gigit patulang-tulang habis mama. Ya. Anjing atas dunia tulang dan selepak, ni tulang hidup dia kata macam mana rasa dia. Maknanya sangat dahsyat. Kalau tak dahsyat, itu bukan neraka namanya. Jadi itu syurga. Kalau tak dahsyat nikmat, itu bukan syurga namanya. Syurga paling dahsyat nikmat, neraka paling dahsyat azab. Tu. Maka aku berkata demi bapaku, engkau dan demi ibuku ya Rasulullah SAW, maka siapalah yang kuasa menanggung akan perkara ini dan siapa yang lepas daripadanya? Maka sabda Rasulullah SAW, hai Muaz, bahawasanya adalah yang demikian itu mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah atasnya dengan taufik dan hidayah. Dia minta Allah, ya Allah marzuqna taufik wal hidayah. Allah marzuqna at-taufiq wal hidayah wal inayah wal riayah. Minta 34 kali itu. Taufik hidayat, minta pemeliharaan. Ya, inayah maknanya apa? Bantuan. Riayah, pemeliharaan. Boleh itu selamat. Berjalan ni kembali pada Ta'ala. Kembali pada Ta'ala, Tuhan bantu sekejap ni. Benda yang berat akan jadi mudah. Tapi kalau tak ada bantuan Tuhan, semua akan jadi berat. Ya. Jadi amalkan banyak, amal saleh, minta bantuan dia.
Maka kata lelaki yang meriwayatkan hadis ini, maka tiada aku lihat seorang yang terlebih banyak membaca Quran daripada Sayyidina Muaz bin Jabal, kerana sangat ia takut daripada barang yang tersebut dalam hadis. Lepas daripada itu dia cerita, aku tak ada tengok yang paling banyak baca Quran Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, lil murai salasul alamatin yaksulu iza kana wahdah wa yanshatu iza kana pin nas wa yazidu fil amal iza usni alaihi wa yankusu iza zumma. Ni tanda sini. Bagi orang yang riak tu, riak satu penyakit yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih tu. Akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang kena pada umatku ialah syirik yang kecil, ialah riya. Maka sini tanda tadi ada 3 diberikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pertama, segan ia apabila berbuat ibadat sendiri. Wa yaksulu, segan pada ni malah tak semangat. Bila seorang-seorang dia buat ibadat agak slow. Bila ada orang, rajin. Bila orang tengok orang pam ni pun lagi laju tuan. Ini jadi makan pam ni. Segan ia, di mana malas ia berbuat ibadat bila sendiri. Satu. Dan wayan syatu iza kana pinnas, dan jadi rajin semangat bila berbuat ibadat, ya, ialah dalam perhimpunan orang ramai. Wah, orang ramai bukan main lagi, ramai di masjid ramai bukan. Buat qiyam yang sunat kamu sembahyang, pas sembahyang, pas tercabut lutut. Pas sembahyang seorang ke rumah hafal tadi. Buat lebih kurang. Sebab hati dia dengan makhluk bukan dengan Tuhan. Bila orang ramai sukalah. Sebab apa? Hati dengan makhluk. Dia tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, ya. Yang kedua, berlebih-lebih ia dalam berbuat amal apabila dipuji orang atasnya. Oh, bila orang pam dia dengan sebut, oh, terangkat dia tuan-tuan. Ada satu orang tu nyanyi tuan-tuan. Bila minta derma kan, jangan kita puji tuan. Oh, dia keluar besar-besar duit. Kalau tak orang tak ramai kan, dia bagi biasa je. Oh, yang ramai-ramai kita jack sikit. Oh, patut nak pergi 100, 1000 dia pergi kan. Kadang kesian, duit dia habis, itu pun habis. Masa tu orang wali besar, bila seorang pemuda tu bagi hadiah, dia tak terima kan? Ya, dia tak terima. Jadi anak murid dia confuse. Kenapa Tuan Syekh yang lain Tuan Syekh terima, si Fulan ni Tuan Syekh tak terima? Dia mukasyafahkan kepada aku bahawasanya dia buat tadi tidak ikhlas. Rasa kesian dengan dia, duit dia habis, pahala dia tak apa. Aku tak terima, pulang balik lah. Kesian ke dia. Tu wali dia tenung tembus dan ni. Allah. Dan ketiga, kurang amal apabila dia cela. Dia buat amal, tapi bila orang cela dia, orang kata slow. Tu ya. Sebab dalam beramal, melaksanakan perintah Tuhan, kena pakai kaedah Quran aja. La yakhafuna laumata laim. Dia tak takut celaan orang yang mencela. Nak cela-celalah dia. Sebab pentingnya perjalanan sufi. Dia bila makrifat dengan Tuhan, hati dia dah naik tembus ke atas. Alam jabar, alam lahut dia beritahu dulu alam ni. Orang nak kata pergi ke hati, kalau nak melalak, bukan kita jadi untuk dia. Kita jadi untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Ba istiwa uzzami wal madhi minal ammah. Itu ta'rif ikhlas. Banyak ta'rif tu setengah pada dia. Istiwa uzzami wal madhi, sama je bagi dia. Orang puji dia, orang kata dia, tak ada rasa apa. Pujilah seorang tambah langit, tak apa, dia tak rasa. Caci lah rapat macam orang kata, apa dia tak rasa. Yang dia rasa dengan Tuhan, ya. Yang dia takut ialah murka Tuhan. Yang disuka harap ialah pujian dan sanjungan ataupun pujian dari Allah. Itu dia nak. Mana hati dia selalu berkiblat betul kepada Tuhan, baru selamat. Lepas tu kaedah sufi dia kata, keluarkan makhluk, farrik qalbak minal aghyar, kosongkan kalbi kamu daripada makhluk, selamat. Bila makhluk tak ada dalam kalbi kita, ada kisah. Kita tak menghadap ke dia, tu maksud. Baru selamat. Selagi kalbi kita ada makhluk, ambil. Buat amal tengok orang. Buat amal tengok orang. Ini jadi habis. Dan takkan sampai, kata guru Imam tadi, Syekh Ali Al-Farmadi, tidak akan sampai kau kepada Tuhan selagi makhluk ada dalam kalbi kamu. Maka kita nak test, kalau orang puji kita rasa tak? Kalau orang caci kita rasa tak? Orang tak angkat kita rasa tak? Orang tak layan kita rasa tak? Orang tak mulia kita rasa tak? Ya? Ada satu murid tu kan, mursyid dia pilih dia, tapi selama 3 tahun tu dia kerja teruk, ya. Dia khidmat kasut yang apa punya. Syekh ini tegur pun tak, dia buat bodoh, langsung tak layan. Ya, kalau betul kan, aku Syekh ni saja
tak layan aku, kecil hati aku dah. Layan pun tidak. Dia nak test 3 tahun, habis tamat sab tu tarik budak dah. Pum. Rupa jadi khalifah berhenti. Yang terhegi-hegi jangan kata aku ni orang kanan orang kiri apa ada nanti. Kalau syekh dia kenakan kita kan. Kalau depan orang dia cekah ke dia. Nak tengok kau sabar tak? Dia maki dia marah kita depan orang, kita terkeluk. Kecil hati aku. Wah, nak jaga hati kau. Tu maknanya kau kecil hati, bermakna hati kau dengan makhluk, bukan dengan Tuhan. Kalau hati kau dengan Tuhan, kenapa pun tak ada apa. Dipandang tu afal Tuhan. Kata karam dengan afal. Kena maki terangkat tu kan garam. Tu makan garam. Kena jaga kan ni. Kadang-kadang diturunkan kita depan orang ramai. Kau duduk sini, makan kau duduk sini, kau duduk sana. Dia along pun. Dia tengok sana bilang kau duduk sini. Dia nak test, dia nak tengok kau sabar tak. Kalau mengungut belakang, tak payah, tak sampai. Mana kalbi kamu ada makhluk, kau takkan sampai ke Tuhan. Kosong ni kan. Betul-betul tawajuh dengan dia je. Maka syekh dia kerjakan macam-macam tuan ni. 3 tahun dia tak layan langsung. Kalau kita kecil hati tuan ni. Pada orang tu hidup dengan dia, dia kasut gini-gini. Tuan, dia buat tak pandang. Sampai 3 tahun dia tangkap budak tu sini. Kau jadi pengganti aku, khalifah dia. Macam-macam tuan ni. Kita tak sampai sebab jadi lebay manja. Tuan lebay manja. Nak kena bulik, nak kena gosok belakang, nak kena pump, nak kena jack. Nak jadi kena sebat tuan. Syekh dulu dia sebat anggotan. Anggotan apa? Anggotan ujian dia sesang gitu. Kau berani tak melaum kan? Dia baru dia sampai. Berani nak test hati kita. Kau betul tak menghadap Tuhan? Atau kau semua apa nak cari-cari mana, nak memanja-manja, nak tunjuk pandai kat orang. Tak payah. Sampai ke Tuhan ke sampai ke orang. Sampai istilah dia istiwa'uz zammi wal madhi minal ammah. Istiwa mana sama. Zam orang cecer, orang kata apa sama. Wal madhi orang puji tak rasa apa. Baru dia betul-betul siddiq kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Baru dia akan rasa sir rahsia tu akan buka. Rahsia kerohanian akan dibuka bila dia ikhlas. Dan ikhlas tu tak ada kata dia. Bila hati tak menghadap pada makhluk, Tuhan nak buka. Selagi dia menghadap pada makhluk, tak layan kata. Budak-budak gitu. Dia panggil tufuliyah. Keadaan kebudak-budakan. Allah Karim. Dan satu lagi kata Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu, innallaha yu'til 'abda ala niyyatihi ma la yu'ti ala amalihi. Mana tu? Di anna niyata la riya fiha. Bahawa Allah Ta'ala memberi akan hambanya pahala atas niatnya apa yang tidak memberi, ia akan pahala atas amalnya. So, dalam hadis Nabi ada kala niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang mukmin tu lebih baik daripada amal dia. Dia niat tak ada gangguan, betul ikhlas dia nak buat. Kalau aku dah ada duit besok nak pergi buat haji misalnya, atau kalau ada kemampuan so nak pergi berjuang dari had, ada bagian ibadat yang diniatkan. Seorang tak tahu, dia buat ikhlas. Mati so dia dapat. Dia betul banyak, ni pahala apa, ni pahala ni dapat. Dia ikhlas niat, orang tak tahu, tak ada kacau. Tapi bila dia buat amal, orang pandang, orang puji, ada sengit, terbalik pun ada. Ketika tu amal dia ditolak. Tu dah hadis sahih banyak cerita lah. Ulama besar-besar kan, golongan ulama, golongan orang berjuang, golongan dermawan yang disumbat ke dalam neraka. Dalam hadis sahih kan. Bila tanya semua jawab dengan besar. Ulama dengan angkat dada, mengaji banyak, mengajar. Tuan kata kazab tak, bohong kau. Kau buat tu semua nakkan pujian, semua kau dah ambil atas dunia. Malaikat gulung dia baling. Tumuskan muka dia, lelau, baling lagi. Itulah orang yang menderma tadi. Walhasil apa? Bersihkan dalaman. Dan nak bersihkan dalaman macam mana? Ikat kalbi kita dengan Allah. Selamat. Kalau kita ikat kalbi dengan Tuhan, dia liau, dia lari ke makhluk. Dia lari ke makhluk tu jadi ria wujud semua. Tapi kalau kalbi dia pump dia dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan, dia takkan paling ke makhluk. Dapat kelazat. Barang siapa diberikan lazah dengan Allah Ta'ala, dia takkan berpaling pada makhluk. Kelazatan dengan Tuhan luar biasa. Kalau berpaling tu mana dia boleh dapat lazat. Dia boleh dapat lazat. Dan pembukaan lagi jauh. Dia dapat lazat, baru dia ada ishkun, rindu. Lepas rindu baru futuhat berlaku. Pum Tuhan buka. Itu dia. Jadi sini kata apa ni? Bahawasanya Allah Ta'ala memberi akan hamba pahala atas niat. Yang dia memberi, ia akan dia pahala atas amal. Yang tidak memberi kadang amal sebab apa tak jadi? Sebab riak masuk. Habis.
Kerana niat itu tiada dalamnya riak, buat orang pun tak tahu. Dan amal itu barangkali, bukan semua, barangkali ada dalamnya riak, maka itu tiada baginya pahala. Jadi buat ibadat sab, dia pusing dia kawan habis, amal itu tidak diterima, wala ayazabillah. Jadi maknanya apa? Kesimpulan dia, qalbi itu benda yang besar, diperbaiki bila dia selesai, yang lain selesai. Kemudian ini satu pasal menyatakan hakikatul riya. Wa hakikatul riya talabul manzilah fi qulubin nas bil ibadat wal a'malil khair. Summa qalu hakikatul riya, hakikat riya, wallahu a'lam. Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma wa sallallahu alhamdulillah. Subhanakallahumma Allah